Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah. 天父上帝，我们满心感谢赞美你。今天早上我们可来敬拜你， Ini merupakan kemurahan Tuhan bagi kami 这里完 sekalian. 全是给我们的恩典怜悯。 Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. 在一下子我们要领受主的话， Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun yang 求你 menerjemahkannya. 使用你讲道并翻译的仆人们， Mohon Allah Roh Kudus pimpin kami ke dalam kebenaran, 求圣灵在此引导我们在真理上， agar hidup kami semakin memuliakan Tuhan. 让我们的生活更能够荣耀主的名。 Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan 这是我们的 Yesus. 祈求，我们空靠耶稣基督的生命。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. 弟兄姊妹们平安，大家好。 Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah. 感谢主，今天我们能够敬拜主， Merupakan kemurahan Tuhan bagi kita 这 sekalian. 是完全主的恩典在我们身上。 Sesuai dengan jadwal atau agenda khotbah gereja, hari ini temanya adalah mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. 今天论到这个礼拜的讲题，就是我们要完全依靠神。 Kita membaca Hakim-Hakim pasal 7. 我们一起来看士师记第7章。 Kita tidak membaca seluruhnya, tetapi kita membaca sebagian saja. 我们没有读整个的一篇，但是我们只有读几节罢了。 Kita membaca ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 22 dibaca dalam bahasa Mandarin. 第7章第1到第3用印尼文来念，接下去第19到22乃是用中文来念。 Adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. 第19节，基甸和跟随他的100人在山更之处，在换更的时候，来到营旁，就捶脚，打破手中的瓶。山队的人都捶脚，打破瓶子，左手拿着火把，右手拿着脚，喊叫说：耶和华和基甸的道。 他们在营的四围站各地方，全营的人都乱作，300人呐喊，使他们逃跑，300人就捶脚。耶和华使营的人用刀互相击杀，逃到西利拉的巴哈士他，是逃到靠近他巴的亚伯米和拉。 Demikian pembacaan firman Tuhan. 渡尽到此。 Saudara sekalian, di dalam kekristenan ada dua macam orang. 弟兄姊妹们，在基督教里面有2种的这个基督教， Dalam relasi dengan Tuhan. 那就是我们与神的关系。 Ada orang yang memang sungguh lahir baru dan dia sungguh masuk dalam proses pengudusan dan selalu bersandar pada Tuhan. 有的人他真正已经重生，并且他要求这个圣洁的过程，他真正依靠神。 Tetapi ada sebagian tidak pernah lahir baru, 但是有些基督徒他没有重生过， tidak pernah bertobat dan percaya pada Yesus. 他没有悔改过，他没有信照耶稣。
atau menjadi orang Kristenan 或者 tapi tidak 自以 serius ikut Tuhan. 只有成为一个以色化的基督徒，没有真正成为一个基督徒。 Saya memperhatikan orang yang lahir baru dan sungguh mengikut Tuhan dalam hidupnya. Memang ada persoalan, tetapi setiap persoalan Tuhan beserta, Tuhan menolong. 我常常看到一个真正重新悔改、重生的基督徒，他真正依靠主，虽然他有很多的困难，但是那个时候他就完全的依靠神。 Saya tahu ada seorang ibu, 我知道有一个做母亲的， dia mengalami persoalan berat 他有很大的困难， karena anaknya yang paling besar itu terlibat narkoba. 因为他的大儿子吸了毒品， Sungguh hancur hati ibu ini. 那么这个母亲的心里粉碎， Sebab dia adalah seorang Kristen yang setia ikut Tuhan, setia melayani. 因为他一个母亲，他很忠心跟随主，他很忠心侍奉主。 Tapi dia tidak putus asa, dia datang pada Tuhan, dia berdoa dan sering doa puasa untuk anaknya yang sulung supaya bertobat, percaya Yesus. 他来到主面前，真正祷告，他真正悔改，他要求神帮助他的孩子。 Setelah berlangsung bertahun-tahun Tuhan menjawab doa. 那么过了好几年，神才答应他的祷告。 Anak sulung laki-lakinya ini sungguh bertobat dan tinggalkan dunia narkotis. 最后这个大儿子真正悔改，他就离弃那些毒品。 Saya sering melihat orang-orang Kristen yang setia bergumul di dalam persoalan, Tuhan beri kemenangan. 我常常看到基督徒，他真正把他的困难交在主的手中，祷告，最后神就答应他的祷告。 Tapi ada sebagian orang Kristen hidupnya nampaknya enak, bisnisnya sukses, keluarganya bahagia. 但是有些基督徒，他们的这个家庭都是很这个快乐，他的生意、他的企业都很进步。 Tapi nggak pernah lahir baru, nggak pernah bertobat, nggak pernah percaya 但 Yesus. 是他没有重生，他没有悔改，他没有完全依靠神。 Nah, ketika waktu berlangsung, ada persoalan tidak bisa ditangani. 当生活过去的时候，很多的困难，他不能解决。 Karena apa? Tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. 为什么？因为他的生活里面没有神， Mungkin hebat secara jasmania. 可能在他的这个外表是一个最厉害的人， Namanya terkenal, temannya banyak, channelnya luar biasa. 他有好的名声，他有很多高好很多关系， Tapi ujung-ujungnya berantakan 但 hidup. 是最后他是完全堕落。 Saudara, saya tidak tahu kita berada pada posisi yang mana. 弟兄姊妹们，我不知道你们现在站在哪一个地方， Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh lahir baru dan ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. 但是让我们大家跟随主、信主、悔改、重生，真正依靠主。 Jangan menjadi orang Kristen yang asal-asalan. 你不要随随便便做一个基督徒。 Karena itu tema hari ini mengandalkan Tuhan 所以 bukan 今天的 manusia. 题目乃是完全依靠主，没有依靠人。 Mengajak kita menjadi orang yang sungguh percaya Yesus dan sungguh mengandalkan Tuhan. 让我们真正依靠耶稣，让我们真正交给耶稣。 Siapa menjadi andalan saudara dan saya? 在你们当中，你们觉得谁能成为你们的依靠？ Apakah uang kita, harta kita, relasi kita, pertemanan kita? 是不是你的钱财，或者是你的更好的关系，或者你有更好的朋友？ Saudara, semuanya itu kita perlukan, tetapi bukan yang utama. 这完全大家都需要，但是不是最重要的事情。 Uang bisa lenyap, harta bisa lenyap, relasi bisa putus, 你的钱早晚都完了，你的企业也能够这个消失。 kuasa ada batasnya. 那么权力有它的限制。 Ketika semuanya itu terbang, saudara mengandalkan siapa? 当我一切都已经完蛋的时候，你要依靠谁？ Karena itu mari kita mengandalkan Tuhan. 所以我们就要依靠神。 Mari kita belajar sekarang teks ini. 让我们一起来学习今天的经文。
Bagian pertama kita belajar bagaimana latar belakangnya atau konteksnya. 第一，我们先看这个事情的的世代背景。 Kitab Hakim-Hakim mengisahkan tentang bangsa Israel yang sesudah di tanah Kanaan mereka sering melupakan Tuhan. 四世纪告诉我们，当以色列人出了埃及，进入迦南地的时候，他们很多的事情忘记了神。 Dan sesudah mereka merosot imannya, Tuhan serahkan mereka di dalam tangan musuhnya. 当他们的这个道德已经败坏的时候，上帝把以色列人交给那些他们的敌人。 Mereka menderita, akhirnya Tuhan menolong mereka. 当他们进入最痛苦的时候，上帝就帮助他， Setelah itu hidup mereka damai. 所以他们的生活就平平安安。 Merosot lagi. 再一次堕落下去， Begitu terus berulang-ulang. 一直不断这样的过去。 Kitab Hakim-Hakim ini menjadi cermin bagi saudara dan saya. 四世纪告诉我们，这是我们现在生活的一个景致。 Karena 1 Korintus 10 mengajarkan bahwa apa yang tercatat dalam perjanjian lama 哥林的前书第10章告诉我们，在旧约所发生的事情， itu merupakan pelajaran bagi saudara dan saya. 这是我们应该要学习的一个功课。 Hidup kita juga sering begitu, merosot, menjerit-jerit minta tolong Tuhan, Tuhan tolong. Damai, nanti merosot lagi. 我们的生活也是如此，有快乐的时候，也有愁闷的时候，我们求神再次帮助我们。 Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8 kisah Gideon ini menceritakan bangsa Israel di bawah penindasan bangsa Midian. 那么四世纪告诉我们，从第6章直到第8章，告诉我们以色列人在米甸人的控制下， Bangsa Midian dan bangsa-bangsa sekitarnya itu datang menyerang mereka. 米甸人还有各处好几个外邦人就来欺负他们， Lalu barang-barangnya diambil. 那么他们的东西财产完全给人家抢光， Makanan mereka diambil, dombanya, lembu, keledai diambil semuanya. 他们的粮食、他们的牲畜完全被敌人拿去， Mereka sangat-sangat menderita. 他们非常非常的痛苦， Karena itu mereka berseru minta pertolongan Tuhan. 所以他们就呼唤神，求神帮助他们。 Tuhan utus seorang nabi. 神就差遣一个先知， Nabi itu memberitahukan bahwa mereka sudah melawan Tuhan, maka mereka mengalami penghukuman. 先知告诉他们，你们已经违背神，你们要受到神的刑罚。 Semuanya itu dikisahkan dalam pasal 6. 这完全已经讲述在第6章， Akhirnya Tuhan datang menjumpai seorang bernama Gideon. 所以以后上帝来寻找一个人叫做米甸。 Gideon ini seorang penakut sebetulnya. 其实米甸是一个胆小的人， Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. 他限制一些麦子在这个做这个酒的地方， Karena apa? Takut. 因为他害怕。 Biasanya orang mengirik gandum mesti di tempat lapang supaya ada angin yang meniup sekamnya. 普通人把这个麦子晒在一个能够有很多风，让这个麦子能够吹干。 Tapi karena takut, dia melakukan itu di pemerasan anggur. 所以因为他害怕，他就去这个做酒的地方，在那里藏起来。 Tuhan datang menjumpai 上 dia. 帝寻找米甸， Disebut malaikat Tuhan. 上帝来造祭奠。 Malaikat Tuhan itu berarti Yesus sebelum berinkarnasi datang ke dunia. 祭奠就是说上帝的使者，叫这个使者就是当主耶稣还没有道成肉身的时候，就称他成为使者。 Lalu dia minta tanda. Apa tandanya? Bahwa Tuhan mengutus saya. 那么祭奠说有什么东西能够证明上帝需要他？ Lalu malaikat Tuhan menyuruh dia mengolah seekor anak kambing, lalu bikin roti, dipersembahkan, dikorbankan. 所以上帝就叫他拿一个羊的小羊，做成一个饼来献给神。 Lalu malaikat Tuhan itu menyentuh dengan tongkatnya, lalu terbakar habis semuanya. 神的使者就用他的棍子烧那些肉，完全烧完。
lalu hilang malaikat Tuhan. 那么结果上帝的使者就这样消失。 Gideon sangat-sangat takut dan gentar. Ternyata Tuhan menjumpai dia. 看见这件事情，基甸觉得非常害怕，他才知道上帝已经来找他。 Malamnya malaikat Tuhan menjumpai dia. Dia disuruh untuk menghancurkan, meruntuhkan mesbah Baal dari papanya. 那么他就这个使者，上帝的使者来叫米甸，把这个他父亲所做的那些巴奥的坛，把它毁掉。 Lalu dia disuruh juga mempersembahkan korban kayu-kayu dari penyembahan berhala, mesbah penyembahan berhala menjadi kayu untuk membakarnya. 那么上帝的使者也叫这个基甸把那些木头献给巴奥的木头再次献给神。 Dan kemudian roh Tuhan berkuasa dalam Gideon. 就在那个时候，上帝的能力浇灌在这个基甸的身上， Lalu dia kumpulkan sebagian suku bangsa Israel. 所以他就召集一些以色列人的其他的这个民族。 Lalu Gideon minta tanda lagi sama 那 Tuhan. 个时候，基甸就再次呼求神，给他一个记号、暗号。 Dia taruh bulu domba yang kering. 他就把那些这个羊毛已经干了的羊毛放在祭坛上。 Dia minta supaya Tuhan melakukan sebagai tanda bahwa Tuhan utus dia, bulu domba itu kering, rumput sekitarnya basah. 那么他求神，如果上帝真正要用它，让这个羊毛的四周围都是草色，但是中间的是干的。 Setelah itu dia masih minta lagi, sekarang bulu domba yang basah, sekitarnya yang kering. 那么再一次，上帝已经给他看，他在要求神，现在倒转过来，这个羊毛变成草色，它的四周围就变成干了。 Inilah latar belakang dari Hakim-Hakim pasal 7. 那么这个故事，这个事情就是成为4世纪所有的世代背景。 Pelajaran apa yang kita dapat 什 dari 么 sini? 事情我们能够得做一个功课？ Yang pertama, dosa selalu membawa penderitaan. 第一，罪恶常常带给你们痛苦。 Bangsa Israel berulang-ulang diserang musuh, ditindas, menderita. Karena apa? Dosa. 以色列人一次又再一次给那些外邦人欺负，为什么？乃是因为他们犯罪。 Saudara dan saya, penderitaan, tantangan paling berat bagi kita itu adalah soal dosa. 弟兄姊妹们，我们大家的生活最大的这个困难、最大的负担，乃是我们每一个人都犯罪。 Tidak semua penderitaan karena dosa. 不是每一个痛苦是因着犯罪， Tidak setiap orang sakit, karena dosa. 不是说你生病就你有犯罪。 Kita jangan bilang pada orang ya, ada orang sakit, wah kamu dosa. Jangan. 我们不要一听见某某人生病，我们就说他犯罪。 Tetapi sering persoalan penderitaan sakit penyakit karena dosa. 但是很多事情、很多的痛苦、很多的疾病，完全是因为我们犯罪。 Karena itu saudara, kita mesti peka dan mau bertobat di hadapan Tuhan. 所以弟兄姊妹们，我们应该有一个敏感的心，我们应该在神面前悔改。 Dosa apapun kita mesti stop. 每一个罪，我们就到此为止停了。 Ketika Tuhan ingatkan dosa yang sudah kita lakukan beberapa puluh tahun lalu, kita mesti bertobat. 但是当我们以前所犯的罪还没有悔改，现在就要悔改。 Pada masa kini, ketika kita masih suka melakukan sesuatu dosa, bertobatlah. 如果现在你仍然正在犯罪，就现在你悔改。 Begitu juga dalam hidup kita, jangan merencanakan sesuatu dosa apapun.
还有我们自己对将来不要计划某一件事情是暗有罪恶的事情。 Ketika kita digoda untuk membenci, balas dendam, mempunyai pikiran licik, bertobat. 如果我们现在有一个心里有恨某一个人，我们计划要怎么样对待他？现在你要停止，不要再犯罪。 Dosa selalu mendatangkan penderitaan dan kehancuran dalam hidup kita. 犯罪常常带来给我们痛苦，我们的生活都要粉碎。 Dan kita belajar apa dari sini? 在这里，我们学习的是什么呢？ Kita belajar bahwa di dalam kelemahan, di dalam keterpurukan kita, Tuhan yang setia. 但我们要学习一件事情，在我们的生活最痛苦的时候，我们要知道，我们有一位神在天上。 Tuhan yang bersedia mengampuni dosa kita. 今天上帝要开始要赦免你们的罪， Tuhan yang mau memulihkan hidup saudara dan saya. 上帝要改变你的生活，我的生活， Tetapi bukan dengan kecongkakan kita. 但是完全不出于你的骄傲。 Jangan katakan, Tuhan bukankah saya sudah berjasa? Bukankah saya sudah giat melayani engkau? Jangan. 你不要完全说神啊，我在教会有功劳，我已经做了很多的事情。 Tapi kita datang dengan kerendahan hati dan kegentaran pada 但 Tuhan. 是我们要以恐惧战兢的心来到主面前。 Tuhan, saya tidak punya apa-apa. 主啊，我没有什么可以给你看， Saya lemah. 我是一个软弱的人， Tuhanlah andalan saya. 神唯一我要依靠的。 Saudara, prinsip ini sangat penting. 这个原则非常重要。 Mengapa sering kita tidak mengalami melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita? 为什么在我们的生活当中没有看到神来到我们的生活当中？ Karena kita lebih besar 因 dari 为我们觉 Tuhan. 得我们比神更大， Kita melihat kekuatan kita, kekayaan kita, kehebatan kita lebih besar 我们 dari 看见我 Tuhan. 们的财产、我们的势力、我们的一切都比神更大。 Ya Tuhan akan bilang, ya kamu lihat dirimu sendiri saja. 那么神就说：“好，你看你自己。” Tetapi ketika kita rendah hati, kita mau bertobat, kita mau menundukkan diri kepada Tuhan, Tuhan hadir 但是 untuk 当我 menolong. 们谦卑的时候，我们要认罪的时候，我们要在主面前看我们自己微笑，那个时候上帝来到你面前。 Prinsip ini diajar oleh Alkitab berkali-kali. 这个原则在圣经一次又一次的告诉我们。 Abraham 亚伯拉罕 dipanggil umur 75 tahun, penggenapan janji umur 100 tahun. 上帝呼召他77岁，但是上帝成全对他的应许，当他100岁的时候， Abraham supaya belajar nggak punya apa-apa, cuma Tuhan yang melakukan mujizat dan memberi anak kepada dia. 亚伯拉罕没有什么能够做的，但是只有一个，他靠着万千交托，上帝给他的孩子，当他100岁的时候。 Musa setelah 40 tahun belajar di Universitas Mesir, belajar ilmu militer Mesir, belajar politik Mesir dan sebagainya, luar biasa. 当这个摩西他学习的很多的这个学校，他的很多大学，但是40年以后，上帝才完全交给他。 Dia berpikir, aku bisa jadi juru selamat. Jadi juru selamat. 他说：“可能我能够成为一个救赎主。 Dia bunuh orang Mesir. 他杀了埃及人。 Tuhan bilang, oh bukan itu caranya. 上帝说不是那样的办法。 Hanya dia dikejar sama Firaun, takut akhirnya pergi mengungsi ke padang gurun. 最后法老王找他，他就跑到旷野里 Tuhan 躲避。 Tuhan didik hatinya 40 tahun. 上帝就开始教训教导他，他的人格，上帝教导他40年。 Kecongkakannya mengandalkan kekuatan diri harus dihancur leburkan. 他的骄傲，他靠着自己，上帝要先打碎他。 Umur 80 baru Tuhan panggil melayani. 80岁以后，上帝才选摩西侍奉他。 Jadi yang sudah umur 70, 80 tahun jangan putus asa ya. 那么我们70、80岁，不要这个失望。 Tapi kita tidak usah
menunggu sampai usia yang tinggi dulu. Mulai sekarang kita mau punya hati yang lembut di hadapan 我们不 Tuhan. 要再等，再过几年，现在我们就要依靠神， Mau rendah hati, 谦卑的心， mau diolah, diproses sama Tuhan. 我们要求神陶造我们。 Selama kita tidak mau, Tuhan juga tidak menyertai, tidak memberkati hidup kita. 当你不要让神改变你的时候，上帝也不要与你同在。 Tapi ketika kita mau mengaku dosa, kita mau bertobat, kita mau sandar kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan menyertai. 但是当我们要悔改的时候，我们要完全依靠神的时候，那个时候神来到你当中。 Dan kita tidak perlu khawatir takut dengan persoalan penderitaan. 我们再不要惧怕对那些困难一切的拦阻。 Sekarang ini di media sosial banyak ramalan-ramalan. Siap-siap menghadapi tahun 2030. 现在很多的信息告诉我们，你们要预备面临2030， Kita akan menghadapi tantangan yang berat. 我们要面对很大的困难。 Salah satunya semuanya akan dikuasai robot, manusia tidak punya pekerjaan lagi. 一切的事情都要电脑来控制你们。 Kita harus belajar mandiri dan seterusnya. 我们要自力更生，我们要学习更多的事情。 Saya ketika membaca, melihat di media sosial banyak sekali video begitu. 我一直读那些新闻，很多的事情写着， Bikin orang ketakutan. 让我们越来越害怕。 Padahal yang menguasai dunia dan hidup kita siapa? 其实管理这个世界的是谁呢？ Tuhan. 只有神。 Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. 现在我们进入第二， Kita melihat bagaimana langkah-langkah untuk Tuhanlah menjadi andalan kita. 什么步骤，我们就要开始让神成为我们的依靠。 Yang pertama itu adalah pelucutan kuasa manusiawi. 第一，我们人的这个一切的事性先脱下来。 Dicatat dalam ayat 1 sampai 8. 第一节到第8节， Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang. 基甸已经这个召集3万个人 Melawan orang Midian. 来这个抵挡那些密甸人。 Orang Midian dengan teman-temannya suku lain ada berapa? 135.000. 密甸人跟其他的外邦人有130千。 Ini kalau perang bisa menang enggak? 32.000 lawan 135.000. 如果真正的面对3万，再来面对130千，如何是好？ Berarti pasukannya 1 banding 4. 就是1比4， Ya enggak mungkin kan? 好像是不可能。 Tetapi kita melihat pada waktu Gideon sudah kumpulkan 32.000 orang, Tuhan bilang terlalu banyak. 但是当基甸已经收集32千人的时候，上帝说这些人太多。 Nanti kalau kalian berperang sudah menang, kalian akan bilang ini loh jasanya, hebatnya bangsa Israel dan Gideon. 如果你们32千人去打仗，你们胜了，你们就说这是我们的功劳。 Tuhan tidak mau. 上帝不要， Lalu Tuhan suruh Gideon, beritahu pada mereka siapa yang takut boleh pulang. 上帝就告诉基甸说，告诉32千个人，谁害怕谁就回家。 Ternyata yang takut tuh 22.000 orang. 32千的个人怕死的有2万2。 Sekarang tinggal berapa 那么 pasukannya? 现在有多少人呢？ 10.000 orang. 只有1万个人。 Perbandingannya sekarang 1 banding 13. 那么这个比例就变成1比13， Bisa menang ini. 能不能打胜仗？ Secara manusiawi nggak bisa menang. 在人的思想当中不可能。 Tapi Tuhan mau mengurangi semuanya supaya Gideon jangan berbangga diri. 但是上帝再一次要减少这些人，让基甸不觉得他很威风。 Tahap kedua, 第二个步骤， Tuhan bilang masih banyak, terlalu banyak 上帝 10.000. 说这1万个人太多， Suruh mereka minum. 让他们喝水。 Yang minum mereka ambil dari tangannya masukkan ke mulutnya. 拿水的时候有一种就是他帮了那个水放在河里，
Yang kedua, yang langsung mulutnya ke sungai. 有第二种就是把嘴巴直接在这个河水旁 Tuhan 填那些水。 Tuhan bilang, yang langsung mulutnya ke air sungai disortir lagi. 上帝看见 Nggak usah. 那些直接在这个河水填那些水的时候， Yang 没有资格。 Yang ambil air dengan tangannya cuma 300 orang. 那么用用手放了那个水放在河里，只有300名。 Ya 300 orang ini aja. 上帝说300名就够了。 300 orang hadapi 135.000 orang. 300名要这个对付130千个人， Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. 这个合理吗？不合理。 Ya ini strategi militernya Tuhan. 这是上帝的这个征战的方法。 Perbandingannya sekarang 1:450. 那就是现在的预算是1:450。 Mengapa Tuhan pilih cuma yang ambil air pakai tangannya? 为什么上帝选的是用手帮那个水放在河里？ Tuhan pilih orang-orang yang siap tempur. 那就是因为上帝选已经预备征战的时候， Bukan mau enak-enakan minum 不 air 是要 banyak. 在这个填水的。 Nah saudara, kita belajar di sini bahwa inilah cara kuasa Tuhan bekerja. 我们就能够学习一件事情，这是上帝的方法，替我们解决困难。 Jangan mengandalkan diri kita, 不要靠着你自己， tapi andalkanlah Tuhan 但是 sepenuhnya. 你完全要靠着上帝的权柄。 Tuhan tidak mau bersahabat dengan kita secara munafik. 上帝不要跟我们来往，以假冒为善的人来往。 Persahabatan manusia sering munafik. 因为人的这个感情或者是友谊，常常是假冒为善。 Bisa saja di depannya baik, di belakangnya 可能外表一个好好的人， kita mengikut Tuhan tidak bisa begitu, saudara. 我们跟随神不能用这样的态度。 Tuhan, saya percaya Engkau ya, tapi setengah hati. 上帝要看你是半信半疑。 Saya ikut Engkau cuma asal-asalan. 我跟随你是随随便便， Karena ada yang lebih penting. 因为我有更重要的事情。 Yang lebih penting itu adalah harta saya, 重要的事情，我的财产， suami saya, 我的丈夫， istri saya, 我的太太， keluarga saya. 我的家庭。 Tuhan tuh cuma nomor 3. 上帝在我的心中只有第3位。 Tuhan tidak mau. 上帝不要， Tuhan mau kita ikut Dia sepenuh-penuhnya. 上帝要我们全心全意依靠他。 Karena itu saudara, kita perlu mengoreksi diri kita 所以我们要开始检查我们的心， di dalam pekerjaan kita. 在我们的工作， Apakah kita mengatakan, oh ini karena usaha saya, karena saya punya koneksi yang hebat. 是不是说你的企业这么大，是因为靠着我有很多的关系，我才能够发展？ Karena pendidikan saya yang tinggi. 因为我的读书高， Atau sebaliknya kita katakan, ya saya sukses dalam bisnis, dalam karir karena saya bekerja keras. 所以或者你说我有好大的企业，因为我很勤劳。 Tapi semuanya karena berkat 但 Tuhan. 是你知道，这完全是上帝怜悯你，给你恩典， Karena kemurahan Tuhan. 因为完全是上帝爱你，上帝怜悯你。 Begitu juga dengan keuangan kita. 我们的财务也是这样， Bisa kita mengatakan saya aman. 我们会觉得我们的财务 Karena 平平安安。 Tabungan saya besar, investasi saya kuat. 我有很大的资产，我有很多的这个储蓄。 Atau sebaliknya kita katakan, saya sudah mengelola keuangan saya dengan bijak. 或者你说我很聪明，我能够把我的钱怎么样做越来越多。 Tapi itu semuanya karena Bapa yang mencukupkan. 但是你要记得，你的生活是完全上帝给你足够。 Di dalam pelayanan, 在我们的侍奉里面， apakah kita mengatakan, oh ini semuanya karena saya hebat, karena suara saya bagus, karena karunia saya. 是不是在侍奉上你说是我厉害，我有好的声音，我能够做各种各样的事情？ Atau sebaliknya kita katakan, ya
saya punya karunia karena Tuhan yang memberikan, dan saya sanggup melayani karena Tuhan yang bekerja memberkati. 所以或者我说，这我能做，是因为上帝给我的。我说我能够做，是因为上帝帮助我做。 Begitu juga dengan keluarga kita. 我们的家庭也是这样。 Apakah kita mengatakan keluarga saya harmonis? Pasal ni Karena apa? Saya dan pasangan saya ini memang pinter mengelola keluarga. 或者你说我的家庭非常和睦，为什么呢？因为我们丈夫太太能够做这个家庭越做越好。 Atau sebaliknya kita katakan, ya kami memang berupaya hidup taat Tuhan dan keharmonisan itu berasal dari Tuhan. 所以你或者你说我们试一试如何让我们家能够和睦？我们的和睦呢，是因为上帝给我们的。 Mari kita belajar rendah hati pada 我 Tuhan. 们学习谦卑依靠神。 Kita tidak menyombongkan diri atas diri kita, kehebatan kita, apapun yang kita miliki. 我们不能够自高自傲，我们的一切厉害，我们所能做的一切，我们所有的，不要骄傲。 Selanjutnya kita melihat tahap kedua, 接下去第二步骤， yaitu peneguhan dari Tuhan. 那这个神让你能够有力量坚定你。 Itu dicatat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 15. 士师记第7章， Peneguhan Tuhan kepada Gideon yang pertama kali adalah dalam pasal 6. 上帝第一次坚定祭奠，这个祭奠是在第6章， Yaitu pada waktu korban yang diberikan itu dibakar habis oleh Tuhan. 那就是所显的祭，上帝自己烧它烧完。 Yang kedua adalah ketika bulu domba itu diminta kering dan basah, Tuhan lakukan. 第二件就是这个羊毛，中间的看，外面的这个草色，上帝给他看。 Tapi Gideon masih tetap khawatir, takut. 但是祭奠仍然害怕。 Jadi kita jangan menggambarkan hakim-hakim termasuk Gideon itu orang yang hebat. 所以你不要觉得祭奠是一个厉害的人， Seperti Superman, seperti seorang tokoh yang hebat. Tidak. 或者成为一个最聪明的人，他能够做一切的事情。 Gideon takut. 祭奠害怕， Lalu Tuhan beri dia peneguhan yang 那 ketiga. 么祭奠再次第3次让他得着坚固。 Apa peneguhannya? 怎么样上帝坚定他？ Gideon, kamu sama pembantumu pergi ke pasukan paling depan orang Midian. 祭奠你跟你的部下去到最前锋米甸人面前， Lalu dia berangkat sama pembantunya, satu pembantunya. 所以他就带了一个这个他的助手。 Malam-malam sampai mereka di pasukan paling depan dari orang 晚 Midian. 上他们2个人到这个敌人的中间， Lalu dia mendengar orang Midian bercakap-cakap. 他就听见那个米甸人彼此谈话。 Yang satu orang bilang, dia bermimpi. 米甸有一个他说我做梦， Ada roti yang menggelinding lalu menghancurkan kemah orang Midian. 我看见一个很大的无效兵一直滚进到米甸人的金营当中。 Lalu temannya bilang, itulah Gideon. 那个朋友说，那个兵就是祭奠， Dialah yang akan menghancurkan kemah-kemah orang Midian. 他来要这个消灭整个米甸人。 Sangat unik cara Tuhan beritahu Gideon. 上帝要告诉这个祭奠是非常的特别。 Akhirnya Gideon yakin ini suara Tuhan. 那个时候祭奠就觉得这是真正上帝的声音， Maka dia dengan dalam ketakutan tapi ada keyakinan, ada ketaatan. 在他的惧怕当中，他有肯定的心就产生他遵守神。 Kita belajar apa dari 我们 sini? 学习到什么？ Saudara, Gideon bukan orang yang hebat, imannya besar, bukan. 祭奠不是一个厉害的人，祭奠不是一个很有信心的人。 Dia takut menghadapi orang Midian, 他面对米甸人，他害怕， tapi dia mau taat.
但是他要遵守上帝的命令， Tuhan suruh apa dia taat. 上帝叫他做什么他就做。 Saudara, dalam hidup kita, kita bisa merasa takut. 在我们的生活里面，每天我们要感觉到害怕， Kita bisa takut kesehatan kita, Wah, kita manfaat. takut masa depan kita. 我们怕我们的身体的健康，我们怕我们的明天如何， Kita khawatir pada anak kita, pada cucu kita. 我们很烦恼关于我们的子子孙孙。 Siapa yang tidak punya kekhawatiran, ketakutan? 哪一个人在这里没有烦恼、没有怕的事情？ Selama di dunia kita pasti menghadapi persoalan, tantangan, kekhawatiran. 我们活在世界上，每天都要面临那些阻碍、那些困难、那些痛苦在我们的肩膀上。 Tapi yang penting itu adalah kita mau taat pada Tuhan. 最重要一件事情就是我们要遵守神的命令， Jangan karena takut, khawatir lalu cari dukun. 不要因为你们害怕，你就要找那些聪明人。 Takut, khawatir cari orang pintar. 那么我们有害怕，有找有一些出名的人， Takut, khawatir cari bolo. 我们 Wah, siapa pejabat yang hebat, orang yang berkuasa. 我们害怕，我们很多烦恼，就找那些跟我们有关系的人、有名义的人。 Takut, khawatir, hanya pikir bagaimana saya bisa dapat uang sebanyak-banyaknya, cara apapun tidak apa-apa. 我们害怕，我们一直想到如何的做更多的钱，用各种各样的方法， Itu jalan yang salah. 这是错误的步骤。 Ketika kita merasa khawatir, takut, 当我们在烦恼的时候，我们在忧虑当中的时候， datang kepada Tuhan. 来到神面前， Kita mengakui, 我们 kita 承认 takut, kita khawatir, kita punya persoalan. 我们承认神啊，我害怕，我忧虑，我很多的痛苦， Tapi kita mau taat. 但是我们要遵守神。 Maka ketaatan kita wujudkan dengan apa? Datang berdoa. 如何我们要看出我们对神的心？我们来到神面前，我们求告他， Baca firman-Nya. 你们督促神的话。 Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? 神要对我怎么说话？ Siapa yang baca Alkitab tiap hari? 有谁每日读圣经？ Siapa yang ambil waktu renungan, berdoa setiap hari? 有没有每一个人都有自己的早上跟神交通？ Kita jawab sendiri dalam hati kita dan kita lakukan. 答案在你们每一个人的心中。 Yang terakhir,最后。 ketiga, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? 如何我们要依靠神？ Kita melucuti, menanggalkan semua kekuatan yang bukan dari Tuhan. 我们把我们身上一切的能力，一切的不是神的，我们脱掉。 Kita datang pada Tuhan, minta konfirmasi, minta penguatan dari Tuhan. 我们来到神面前，求神指示我，我们求神给我力量。 Terakhir adalah kita mau jalan dengan iman, kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan. 最后，我们要用我们的信心，用神给我们指导的路走上去。 Di dalam ayat 16 sampai 25, Gideon berserta dengan cuma 300 pasukan. 16到22，哪里告诉说，基甸只有跟300名人，这个军队去征战， Lawan berapa? 135.000 orang. 他们的敌人是135千， Tidak masuk akal. 这是不合理。 Lalu cara perangnya bagaimana? 那如何我们要跟他们打仗？ Setiap orang bawa 2 pedang. 是不是每一个人带2把刀？ Kalau zaman sekarang mungkin bawa drone dan sebagainya. Bukan. 现在的用最新式的方法，完全不是。 Yang dibawa apa? 他们带的是什么？ Sangkakala, obor, dan buyung kosong. Kendi kosong. 火把，还有动的这个装油的地方，还有他们带这个吹角。 Lalu mereka 100 menyerang. 那么这个300名变成3队去进攻， Apa yang mereka lakukan? 他们做的是什么呢？ Tidak ada pedang.
没有道， Cuma sangkakala, obor dan buyung kosong. 然后还有右框，还有这个火把，还有吹角， Mereka pecahkan kendinya itu, buyung kosong. 他们打碎那个装油的地方， Tiup sangkakala, 他们吹他们的吹角， pegang obor. 他带了火把， Cuma berseru, pedang untuk Tuhan dan untuk Gideon. 他们就说这把刀是神的刀，这把刀是祭典的刀。 Musuhnya yang berkemah itu bangun ketakutan, mereka akhirnya saling menusuk satu sama lain, mereka melarikan diri semuanya. 在经营里面有145千的人，他们听了害怕，就彼此残杀。 Siapa yang hebat? Gideon atau Tuhan? 那么我问，是祭奠厉害，或者神厉害？ Bukan Gideon, 不是祭奠， tapi Tuhan. 但是神自己动手。 Inilah kemenangan yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel. 这就是祭奠还有以色列人所得着的胜利， Bukan dengan kekuatan mereka, 不用自己的人的方法， tapi dengan kekuatan dari Tuhan. 但是神给他的方法。 Mari kita belajar dari teks ini, saudara. 我们一起在这一段经文，我们学习。 Ketika kita punya persoalan, 当我们有困难的时候， kita jangan mengandalkan kekuatan kita terutama. 我们还不要按照我们的自己的力量， Kita mau merendahkan hati, berserah pada Tuhan. 我们谦卑的心，我们完全交在主的手中。 Selalu minta petunjuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan 我们常 Tuhan. 常说，主啊，我们应该做什么？ Kalau saudara dan saya tidak minta petunjuk Tuhan, ya berarti pakai pikiran kita 如 sendiri. 果我没有向神求助，意思就是说，你靠着你自己的头脑。 Kalau pakai pikiran sendiri dan usaha sendiri, apa Tuhan berkati? 如果你用自己的头脑，你自己的方法，是不是上帝祝福你？ Ya Tuhan akan bilang, ya terserah kamu. 那么上帝就说随你的便。 Jalan ke sana, tobruk dinding sendiri, ya kan? Masuk jurang sendiri. 你要自我乱闯，你要进到你这个挖的坑。 Tapi kalau kita datang pada Tuhan, Tang kita malaikat. mengaku dosa, kita rendah hati, minta bimbingan 然 Tuhan. 后来到主面前，我们悔改，我们承认所犯的罪，我们求主给我们力量。 Kita berjalan dengan iman, Tuhan akan memberkati. 我们按照主给我们的信心走上帝预备的道路。 Banyak sekali cerita-cerita orang Kristen yang mengalami pertolongan 很 Tuhan. 多很多的基督徒，他们这个面临上帝的 Ketika 帮助， bertobat, merendahkan hati, bersandar Tuhan. 悔改、谦卑、依靠神。 Sebagai penutup, 我们要接受今天的道理。 teks ini mengajarkan kita untuk hidup dalam pertobatan. 我们要学习如何活在悔改当中。 Adakah dosa yang masih kita senangi, kita elus-elus, kita simpen, kita nikmati? Bertobatlah. 所以在说我们心中有一些罪恶，我们这个爱他，我们保护他，你要悔改。 Yang suka dendam, benci, musuhi orang, berpikir jahat, bertobat. 你里面有恨，有仇恨人，有一直要对付别人，你要现在悔改。 Yang suka pada hawa nafsu, memuaskan hawa nafsunya, bertobat. 常常爱着进在我们里面的私意里面，你要悔改。 Dan teks ini mengajar kita, ayo datang pada Tuhan, berdoa. 结果经文我们来到主面前，我们再一次求告神， Selalu cari pimpinannya. 我们寻求神的带领。 Sediakan waktu saudara dan saya untuk berdoa, membaca firman-Nya tiap hari. 预备你自己的时间，线上有神交通督主的话。 Ketika Tuhan memberi petunjuknya, taati, 当 taati. 神已经给你指示你的时候，你要遵守进行， Kiranya Tuhan memberkati kita. 让神帮助我们大家。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Minta Pak Hendri pimpin kita dalam doa. 亲爱的主耶稣，我们来到你面前，我们满心感谢赞美你，因为今天你给我们一个很好的道理，
让我们知道怎么样成为一个好的基督徒，让我们改变我们自己。我们在主面前承认我们所做的一切的罪恶，从今往后我们都完全交在主的手中，让我们成为一个悔改的基督徒，遵行主的话，成为一个蒙主喜悦的人，让我们能对付每一个困难。Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan firman yang sudah kami dengar ini. Tuhan, bantulah supaya masuk ke dalam hati kami, dan sebagai pedoman hidup kami setelah keluar dari gereja ini. Kami akan koreksi diri kami, apa yang kami lakukan, apakah kami belum bertobat pada saat ini. Tuhan, bukalah hati kami, dan kami akan mengakui segala macam yang ada di dalam hati kami. Kami ingin mempunyai penghidupan yang diberkati Tuhan. Kami ingin dalam sisa hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Kami ingin berguna bagi Tuhan. Dengarlah doa kami, kuatkanlah sisa hidup kami Tuhan. Berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.